Bang, tolong jelaskan kenapa ekonomi badan ni nak kurangkan defisit. Dah 25 tahun kita defisit, okey je. Why now? Betul juga Dah 25 tahun kita defisit, okey je. Sekarang nak cakap pasal kurangkan defisit. Dah kenapa? Jangan risau. Saya akan explain. Alright guys, ni adalah antara soalan yang lately ramai juga orang tanya saya lah. Soalannya hampir sama. Jadi saya ambil satu soalan ni, saya stitch untuk saya jawab ke semuanya. Saya nak petik satu kenyataan daripada Rafizi mengenai approach ekonomi badan ni lah. One of the things yang ditekankan adalah mengurangkan defisit. Yang mana beliau kata national debt to decline if Malaysia succeeds in cutting fiscal deficit to 3.5%. Sasaran 3.5% ni bila guys? Iaitu pada tahun 2025 nanti. Okey, kalau korang nak tahu semenjak tahun 1998 sebenarnya kita memang berhadapan dengan defisit. Dah berapa lama? Dah 25 tahun. Okey je tak? Okey je, kita boleh survive pun. Tapi kenapa sekarang? Dekat atas kepala saya ni, dia adalah sebuah grafik yang menunjukkan debt to GDP ratio. Dan korang boleh tengok dengan jelas bahawa sejak tahun 2009 dekat sini, hutang debt to GDP ratio kita semakin meningkat dengan laju sekali. Iaitu berada di atas paras 50%. Oh ya, untuk pengetahuan korang, pada tahun 2008-2009 macam tu ada global economic crisis, iaitu mortgage crisis dekat US yang menyebabkan kita pun terpaksa melaksanakan sebuah economic stimulus package yang telah melonjakkan perbelanjaan kerajaan dan juga defisit. Selepas tahun 2009, malangnya defisit kita melebihi paras 50% dan ia diburukkan lagi pada tahun 2020, 2021 dan 2023 yang mana selama 3 tahun ni kita punya defisit adalah yang terburuk sekali dalam tempoh 30 tahun, iaitu di atas 60% daripada kita punya GDP. Ini bermaksud guys, semenjak tahun 1998 sebenarnya kalau korang nak tahu pertumbuhan ekonomi negara kita ni dijana oleh hutang kerajaan. Cuma sekarang ni hutang kita terkumpul dah mencecah 1.2 trilion campur contingent liabilities jadi 1.5 trilion. Akan tetapi, kalaulah hutang kita dah mencecah 1.5 trilion, tapi masih lagi tak membuka mata kita untuk buat sesuatu, 1.5 trilion ni sekejap je dia boleh jadi 2 trilion, sekejap aja dia boleh pergi 3 trilion. Ada beberapa contoh negara yang sedang berhadapan dengan kebangkrapan dan bakal bankrupt kerana gagal menguruskan hutang dan juga defisit. Contoh, macam kita tahu sekarang ni, ekonomi negara Lubnan. Berapa hutang diorang? 170% daripada GDP ataupun 90 bilion US dollar. Apa cerita pula Mesir guys? Debt to GDP ratio diorang adalah sebanyak 95%. Dalam tempoh 5 tahun akan datang diorang kena bayar 100 bilion US dollar. Argentina, tak payah cakap lah. Sekarang ni inflation diorang dah macam mana? Rabak. 124% dia orang punya hyperinflation. Nak jadi apa macam tu? Semua ni gara-gara gagal membayar hutang. Jadi kenapa guys kita kena fikir pasal defisit ni? Yang pertama, bila hutang terkumpul kita tinggi, kadar faedah yang kerajaan kena tanggung pun tinggi. Setiap tahun bayaran kepada kita punya kadar faedah sahaja akan memakan perbelanjaan yang tinggi. Sedangkan hasil-hasil kerajaan ni sepatutnya kita buat untuk perbelanjaan pembangunan. Kedua, kredit rating kita akan jatuh. Bond-bond kerajaan jadi tak laku. Untuk lakukan bond kerajaan ni balik, kerajaan terpaksa menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi. Ini akan melajukan lagi hutang kerajaan. Ketiga, kalau dah kronik sangat guys, kita tak mampu nak bayar hutang, kita terpaksa berhutang untuk bayar hutang macam negara lain. Contohnya, kita mungkin terpaksa berhutang dengan IMF. Lepas tu kita akan kehilangan autoriti untuk mentadbir ekonomi kita sebab IMF ni dia akan mengenakan syarat-syarat ketat. Korang nak ke jadi macam tu? Seterusnya, defisit yang teruk ni boleh membawa kepada kebangkrapan. Kalaulah kerajaan dah bankrupt, apa akan jadi guys? Banyak hasil kerajaan tu akan digunakan untuk bayar hutang saja. Perbelanjaan pembangunan akan tak dapat dibuat. Negara kita akan terencat dari segi pembangunan. Dan pada masa itu, kita nak cakap pasal kawal defisit ni semua dah terlambat. Kalau kita nak buat, kita kena buat sekarang. Of course kita tahu, langkah untuk mengurangkan defisit ni adalah satu langkah yang tak popular. Apatah lagi dengan keadaan ekonomi yang tak menentu sekarang ni. Akan tetapi kita tidak ada choice. Kalau kita tak buat sesuatu untuk kawal defisit kita pada masa sekarang ni, generasi akan datang akan menerima hukumannya.